Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Jamil Baharom. So, hari ini saya nak huraikan 6 kategori kita berkaitan dengan pasaran saham. Di manakah kategori kita berada? Okey, so saya kategorikan kepada 6 bahagian yang terlibat dengan pelaburan saham Bursa Malaysia dan yang belum terlibat, yang bakal terlibat. Alright, so yang pertama belum dapat pendedahan. Okey, seperti mana kita dulu. Alright, sebelum kita kenal dengan saham, memang kita tak tahu apa berkenaan dengan saham. Jadi daripada mana kita boleh mengenali saham? Okey, ada beberapa jenis lah. Antaranya mungkin anda telah pergi ke seminar percuma. Okey, anda dapat pendedahan daripada kawan-kawan. Anda dapat pendedahan daripada media sosial ataupun berita ataupun media cetak dan sebagainya. Macam saya sendiri, okey, saya dapat pendedahan daripada kawan. Okey, kawan yang ajak pergi ke satu seminar percuma dan disitulah bermulanya pendedahan. Okey, dan bermulalah saya berminat di dalam pelaburan saham ini. Kemudian kita akan dikategorikan bagaimana nak bermula. Selepas kita dapat pendedahan, jadi kita akan berfikir bagaimana kita nak bermula. Alright, itu kategori yang kedua. Kemudian kategori yang ketiga ini sangat ramai. Okey, yang dah jadi sebahagian daripada trader. Okey, seramai 70% okey dah bermula tetapi belum dapat rentak dalam pelaburan. Okey, maksudnya dia dah belajar, dia dah start beli, okey dia dah ada untung, dia dah ada rugi tapi masih belum dapat rentak. Kategori ini adalah yang paling ramai. Kita as a retailer, kita tak campur dengan Jerome dan juga institusi yang besar-besar. So ini adalah retailer saja. Kemudian hanya sedikit sahaja iaitu lebih kurang 10% yang dah bermula dan dalam keadaan selesa. Okey, dan ada juga banyaklah juga, okey, 20% yang dah terlibat dalam saham, yang dah pernah beli, yang dah pernah jual, yang dah pernah untung, yang pernah rugi tapi sekarang dah give up. Okey, dah give up. Dan sedikit sangat yang hilang terus kepercayaan di dalam pelaburan saham. Jadi kita cuba huraikan serba sedikit. Jadi yang pertama, belum dapat pendedahan. Okey, jadi macam saya beritahu tadi, seperti mana yang saya lalui ataupun mungkin tuan-tuan juga lalui sebelum ni, yang mana sebelum kita dapat pendedahan, maksudnya waktu tu kita bakal dapat pendedahan. Okey, daripada mana? Jadi dekat sini saya cuba kongsikan kepada anda. Okey, dan anda kena terlibat dengan perkara-perkara ni. Okey, bakal dapat pendedahan. Jadi mereka dekat luar sana yang belum terlibat dalam pasaran saham. Jadi sebenarnya kita lah yang akan memberitahu ataupun kita lah yang akan menyampaikan. Okey, tuan-tuan, pernah tak tengok orang cerita pasal buruk pasal saham? Ada tak orang iklankan? Okey, hari ni saya rugi 30,000, hari ni saya rugi 4,000, hari ni saya rugi, semalam saya rugi. Ada tak kita pernah jumpa yang tu? Sebelum kita mula masuk dalam pasaran saham dan sebelum kita berminat dengan saham, bagi saya tak pernah. Apa yang saya dapat pendedahan hanyalah yang molek-molek belaka, yang indah-indah saja. Jadi kenapa? Kita cuba fikir tengok, kenapa kita dapat pendedahan yang baik-baik saja? Okey, jadi dekat sini saya beri story kepada anda. Kalaulah dulu 5 tahun yang lepas ataupun 7-8 tahun yang lepas, sekiranya saya dapat pendedahan yang negatif berkenaan dengan saham, maka hari ini anda boleh tengok saya masih duduk di bawah kereta lagi, cabut nut minyak hitam dan tukar minyak hitam. So saya bukan seorang trader dan sekarang ni. Okey, maka saya pun tak terlibat dengan perniagaan. Alright, jadi sebenarnya memang penting pendedahan ini adalah pendedahan yang positif. Okey, kenapa ia jadi negatif? Nanti kita story. Negatif tu datang daripada mana? Alright. Jadi kepada mereka yang belum terlibat, okey, mungkin mereka akan ataupun bakal terlibat nanti, sama ada mereka berminat ataupun tidak berminat. Yang mana tidak berminat ini, okey, selepas terima pendedahan, yang tak berminat ini mungkin sedikit saja. Sebab kalau kita tengok sekarang memang banyak benda yang positif. Okey, kalau kepala otak saya fikir banyak benda yang positif. Saya memang dah, orang cakap, buang benda-benda yang negatif itu saya, dan saya harap anda pun begitu juga. Okey, so kita secara langsung ataupun secara tidak langsung sebenarnya kita mempromosikan juga. Okey, kita memperkenalkan juga kepada kawan-kawan kita yang belum terima pendedahan. Okey, sama ada mereka dah melebihi umur 18 tahun ataupun yang bawah 18 tahun tu mungkin dah terima pendedahan tapi umur tak cukup lagi. Nampak tak? So kita memain peranan yang sangat penting untuk bawa, okey,
apa itu pelaburan saham kepada generasi-generasi yang akan datang dan juga kepada mereka yang belum terima pendedahan. Jadi memang patut kita belajar dan alami betul-betul. Maksud dia, kita kena cari benda yang positif. Okey, barulah benda positif datang. Dan kita kena elakkan sebut perkara-perkara yang negatif supaya negatif itu jauh daripada kita. Okey, nah serba sedikit saya cerita. Ini peranan kita kepada mereka yang belum dapat pendedahan. Of course, kepada kita yang dah dapat pendedahan, kita akan tertanya-tanya, macam mana nak bermula? Okey, apa yang saya cerita ini adalah apa yang saya lalui. Okey, of course, macam di permulaan saya mengenali saham. Saya nak pergi kelas, yuran sangat mahal. 4,999. Masa tu gaji saya sebulan 1,600. Berapa bulan saya nak kumpul baru nak dapat pergi. Tapi apa yang saya buat adalah saya pergi belajar di YouTube, saya pergi belajar di grup, dan saya pergi, akhirnya saya simpan duit dan saya pergi ke kelas yang berharga RM1,000 saja. Okey, daripada 4,000 tadi saya belajar yang 1,000 saja. Tetapi saya hanya dapat beberapa topik sajalah masa tu. Lebih kurang 3 topik saja kot. Macam mana nak beli, macam mana nak jual, dengan teknik satu saja. Tapi saya balik, saya apply teknik tersebut. Saya amalkan. Maksudnya saya membuat ulang kaji. Okey, so saya ulang semula bagaimana nak bermula. First kali mesti kena belajar dan kita kena apply account CDS. Kalau tak ada account CDS, macam mana kita nak buat trading, betul tak? Okey. Kemudian selepas kita pergi belajar, nampak ini rule ataupun laluan yang saya tunjukkan kepada anda. Yang kedua, balik daripada pembelajaran itu, praktikkan dan amalkan. Sebab bila kita belajar saja dan kita tak amalkan, maksud dia sia-sia apa yang kita belajar. Alright? Kemudian yang ketiga, kita jangan berputus asa. Alright? Jangan berputus asa. Kalau ikutkan saya, okey, saya berhenti sekejap 2 tahun. Lepas tu, saya berhenti sebab apa? Sebab rugi banyak sangat. Asyik loss je. Kan? Buat apa lagi dah saya nak beli saham? Sedangkan saya dapat benda-benda yang indah-indah belaka. Tiba-tiba bila saya masuk dalam pasaran yang real, saya rugi. Saya mengalami kerugian. So, sampai satu tahap, benda ni bukan nak bagi aku duit. Benda ni nak menghabiskan aku punya duit. Tapi itu saya cakap, nombor 3 tu sangat penting. Jangan mudah putus asa. Kita kaji balik, kenapa kita jadi macam tu? Kenapa orang lain boleh untung? Kenapa orang lain boleh buat duit? Kenapa kita tak boleh buat duit? Okey? Sebab daripada situlah yang saya mula, daripada jangan mudah putus asa itulah saya mula buang aura-aura negatif. Okey? Saya singkirkan negatif-negatif. So, saya hanya ambil yang positif. Dan saya kerap mengulang kaji. Dan saya kena try selalu masa tu. Maksudnya beli tak jadi, saya kaji balik kenapa. Beli tak untung, saya kaji balik kenapa. Bukan daripada aspek graf semata-mata, kita kena tengok keadaan semasa. Adakah waktu tu kenapa? Oh, hari apa? Bulan apa? Hujung bulan ke? Macam mana ke? Sampai satu tahap, bila saya kata, oh hari Jumaat je petang saya tak naklah masuk market. Sampai satu tahap. Okey? Sampai satu tahap je, hujung bulan je, oh saya tak nak masuk market. Saya nak relax saja. Sebab apa? Sebab pengalaman yang kita lalu. Okey? Jadi benda tu kita kena lalui dan based on experience, maka kita akan belajar daripada masa ke semasa, so jangan mudah putus asa. And then, hanya 50% sahaja yang akan teruskan. Maksudnya, kalau kita tengok hari ni kita pergi ke kelas, contohnya 50 orang pergi ke kelas, contoh. Jadi kita pergi balik, kalau kata ada reunion lah katakan, okay? Dalam 50 orang tu, kita boleh jumpa mungkin 20 ke 30 saja. Maka separuh lagi tu dah memang tak berminat lah. Memang dah out dah. Faham tak? Sebab apa? Sebab mungkin dia dah putus asa. Ini based on kajian. So 50% saja yang bakal nak teruskan selepas belajar, selepas praktis. Okay? Dan dia tak berputus asa, hanya 50% saja yang akan teruskan. So saya bagi kepada anda satu tips dan pengalaman saya. So saya ambil masa untuk cekap. Selepas daripada 2 tahun saya trading, saya terlibat dengan trading, saya rehat sekejap. Okey, dah rasa nak putus asa dah masa tu. Tapi saya kaji balik, saya R&D balik. Okey, saya check balik kat mana saya punya silap dan saya amalkan betul-betul satu topik demi satu topik. Dan boleh dikatakan setiap skill nak cekap boleh dikatakan sekurang-kurangnya 6 bulan. Contoh saya bagi kita nak menggunakan
teknik intraday. Contoh kita nak menggunakan teknik intraday, sekurang-kurangnya dalam masa 6 bulan baru kita akan confident dengan apa yang kita buat itu. Faham tak? Bukan hari ni kita buat, dapat, esok kita dah confident. Tak. Hari ni kita untung, bagi saya kita belajar hari ni, esok kita boleh buat untung, bagi saya itu adalah rezeki. Nak konsisten, kena ambil masa 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan tanpa miss kita buat intraday tu. Boleh dapat kat situ. Nah, ni saya kongsi besok saya punya experience. Okey, kita pergi go through kepada 3. Ini sangat ramai. Okey, mungkin lama sikit kita akan berbincang berkenaan topik ni. Ramai di antara kita dah bermula, dah jadi sebahagian daripada trader. Tapi masih belum dapat rentak. Ini apa yang saya buat ni adalah kajian daripada student-student. Okey, yang mana datang kelas, yang mana datang online coaching, yang mana saya suka bertanya. Okey, berapa lama dah experience. Jadi bila dia datang baru, saya nampak akan ada wajah-wajah lain. Bila dia dah kata, oh saya dah 3 tahun dah ni. Saya akan berfikir something wrong lah. 3 tahun, okey, masih belum dapat rentak. Bagi saya masih belum dapat rentak. Dan ada juga yang berminat nak belajar. Oh, dia tengok kawan ni, macam best tadi ni. Tak apa, kita try belajar dengan dia. Sebab ada ilmu. Untuk setiap cikgu tu, dia ada ilmu tersendiri. So, dia berminat dekat situ ada juga. Tapi just nak bagi tahu. Okey. Ada yang dah 10 tahun, masih lagi tak dapat rentak. Ada yang dah, macam saya kata lah, 5 tahun trade, harga naik turun tak tahu lagi. Kenapa harga naik, kenapa harga turun pun tak tahu lagi. Kenapa get up, kenapa get down pun tak tahu lagi. Sebab tu kalau anda perasan, saya selalu upload video-video yang cerita berkenaan dengan rahsia-rahsia. Kalau anda perasan lah. Dan dulu saya suka upload video dekat saya punya Telegram channel. Dan sekarang ni saya cuba kumpul-kumpul balik video tu dan saya upload dekat saya punya YouTube. Okay. So, antara ciri-ciri yang saya dapat, ini yang saya buat research. Yang pertama sekali, ini yang baru-baru. Yang baru-baru. Okay. Baru tu bukanlah sebulan. Baru ni mean setahun. Ini based on kawan-kawan saya, sahabat-sahabat trader sekeliling saya. Okay. Yang mana kami belajar sekali. Okay. Pada tahun 2013 kami belajar sekali. Mai masuk 2000, ni selepas yang saya kata saya belajar yang kali kedua tu lah. Selepas 2 tahun tu. Okay. Contoh 2013 kami belajar. Okay, saya dah dapat rentak dah. Dalam masa setahun tu saya dapat rentak. So 2014 saya dah boleh kuasai beberapa teknik. Yang dia dok mai tanya lagi, yang kawan ni dok mai tanya lagi, hang buat macam mana, hang buat macam mana, hang buat macam mana. Walhal belajar benda yang sama. Okay, jadi saya dapat satu benda dekat situ. Dia tak follow apa yang cikgu kami beritahu. Contoh cikgu saya kata, nak beli sikit, jangan beli banyak. Nampak tak? Nombor 1 dia nak cepat, kaya. Dia nak jalan pintas untuk berjaya. Tak ada satu perkara yang boleh kita shortcut selain daripada experience tu. Bila cikgu cakap macam tu, just follow dulu. Of course ada sebab kenapa dia kata belilah sikit-sikit dulu, janganlah beli banyak-banyak terus. Nak tak nak, saya ada jumpa beberapa ramai sangat kawan-kawan saya yang buat loan, main saham, yang pinjam duit, yang jual tanah pun ada. Main saham dengan harapan duit tu boleh ambil balik. Ada yang gadai emas. Hak tu lah salah dia. Yang mula-mula sekali salah adalah hak tu. Dia nak main saham ni, dia kena pakai duit lebihan yang memang kita imagine. Sekiranya berlaku apa-apa, okay, sekiranya berlaku kerugian ataupun langsam habis duit tu, kita tak ada apa. Maksudnya tak ada apa, tak kisah. Sebab memang kita spend duit tu untuk duit lebih untuk trade saham dan kita bersedia sekiranya kehilangan keseluruhan duit tersebut. Okey, ini sangat ramai. Nak jalan pintas, kita kata hang cuba dulu teknik ni. Okey, cuba dulu dalam masa 6 bulan. Tak, cuba 2 kali ya, try teknik lain pula. Tak boleh try teknik lain pula. Dia nak cepat lah, dia nak cepat. Dan apa benda yang paling nampak ketara orang nak cepat adalah orang akan suka pergi ke buy call group. Orang akan pergi ke buy call group. Pantang grup tu tunjuk elok sikit, dia nak pergi. Pantang grup ni tunjuk elok sikit, dia nak pergi. Sepatutnya kita kena study kenapa benda tu boleh naik, kenapa benda tu boleh turun, kenapa benda tu tak jadi, kita yang kena study. Itu yang pertama. Okay, nak jalan pintas. Alright, so yang ni sangat ramai. Honestly, saya beritahu ramai. Dan akhir sekali, memang dia kecundang. Kecundang sebab apa? Sebab dia tak boleh dapat pintas. Yelah, saya dah bagi tahu. Kebanyakan student saya bagi tahu apa? Ambillah masa 6 bulan, setahun. Ramai kawan-kawan saya yang jumpa, saya kata, ambillah masa lagi 6 bulan, setahun. Belajar, bukan nak buat untung. Untuk first year ni, bukan nak buat untung. Selalu saya beritahu tu.
My next year, my tanya dia, benda yang sama lagi. My next year, tanya benda yang sama lagi. Kenapa bazirkan masa setahun? Saya kata, praktikkan dulu. Jangan fikir untung lagi. Cari ilmu dulu. Kenapa tak mau? Sebab nak cepat. Last kali memang jadi lambat. Last kali apa? Give up. Right? Boleh lah. So, jalan pintas tu, bagi saya tak ada lah jalan pintas dalam saham. Nah, okay. Pintas sikit, ada lah. Dengan belajar. Daripada tak belajar, lagi lah teruk. Okay. Yang kedua, negatif. Negatif ni pun sangat ramai. Okay. Maksud dia, daripada segi negatif yang saya boleh sampaikan kat sini adalah dia sendiri, hati dia memang suka sembang negatif, suka cakap negatif. Macam saya beritahu awal-awal tadi, kita kena positif, kita kena singkirkan negatif. Dan apa yang saya cerita ni adalah saya dulu juga. Okay? Contohnya, kalau saya beli kita, contoh beli untung kan. Beli untung kita akan cakap, lagi aku jual ni, dia naik lagi ni. Negatif lah tu, sebab bila dah jual, naik lagi, negatif lah. Okay, so bila dah jual, dia suka tengok. Naik tak. Dah jual dah tadi, tengok balik tadi. Naik lagi. Dia akan jadi moralize kat situ. Apa lagi benda-benda negatif yang dia selalu buat adalah, benda tu dia dah study dah. Okay, dia dah study dah. Sepatutnya percaya dengan diri sendiri. Okay, kata nak turun dah. Kita dah tahu dah break support dan sebagainya nak turun. Tapi kita meletakkan satu harapan bahawa, dia naik kot. Tu pun dikategorikan pada perkara-perkara yang negatif jugalah. Maksud dia, kita dah tahu benda yang betul, kita duk mengharapkan benda yang tak betul juga. So, bukankah itu satu negatif yang ada dekat dalam diri kita? Faham tak? Lepas tu tak boleh tengok orang lain lebih sikit. Okay? Kalau kawan tu contohnya, yalah, yang ni selalu orang yang kutuk cikgu lah. Honestly saya beritahu, saya rasa anda tak. Saya boleh jamin yang anda tak lah begitu. Okay? Dah pergi belajar dengan cikgu tu, hampir balik, hampir balon dia pula dah. Cikgu ni ajak tak bagus hari ni. Cikgu ni ajak tak bagus. Macam haram lah, apalah. Kan? Cah 4-5 ribu orang ajak beli jual apa aku tak beli. Agak-agak lah. Kita pergi kelas tu, contoh 50 orang kita pergi kelas tu. Dalam 50 orang tu balik, adakah 50-50 tak boleh beli? Adakah 50-50 orang itu tak boleh buat profit? Sepatutnya kita kaji balik siapa salah, cikgu ke kita? Ada, saya dengar banyak sangat orang komplain. Kan? Saya dah pergi dah kelas dia tu, bayar 4 ribu, balik haram, tak boleh beli pun. Kita tak reti buat beli pun. Loh, habis tu 50 orang lagi, saya tanya boleh dia buat pembelian. Siapa yang bermasalah sekarang ni? Cikgu ke dia? Okay? Dan kalau kata cikgu tu ajak tak betul, kita boleh report kan? Betul tak? So mesti dia akan ada janji apa yang dia nak ajak, dia ajak. Sepatutnya sebelum kita pergi ke kelas tu, kita dah tahu dah apa yang kita nak belajar dan balik kita kena praktikkan. Cuba pun tak lagi, dia kata dia tak boleh beli. Nampak tak? Alright, yang ketiga pun lebih kurang juga. Sentiasa mencari rentak. Yang ni yang saya suka pesan dekat saya punya student. Kuasai sesuatu teknik tu sampai kita rasa berpuas hati dan rasa benda tu dah tak ada rezeki, baru pergi ke teknik lain. Contohnya kita nak try untuk intraday. Honestly saya beritahu, dulu masa first saya main saham memang saya suka teknik intraday. Okay, saya sampai kuasai teknik-teknik apa dan saya ada beberapa teknik intraday dan sampai satu tahap saya tahu teknik ni memanglah confirm boleh untung. Teknik ni memanglah confirm boleh untung. Sampai satu tahap kita jadi macam tu. Okay, tapi apa-apa pun kalau contoh kita menggunakan MACD, gunalah MACD tu lama sikit. Kita check tengok hari ni dia tak jadi kenapa. Kali ni kita buat pembelian, tengok-tengok sepatutnya naik, kenapa turun. Kita kaji dulu kenapa. Adakah kena waktu dia tu. Alright. So kita kena lama sikit. Jangan terus nak sentiasa nak kena cari rentak. Okey, cuba kita kuasai sesuatu topik dulu, sesuatu teknik. Dan saya bagi tahu, ada 1000 teknik sekalipun kita tak akan pakai ke semua 1000 teknik. Sebab apa? Sebab hanya teknik-teknik yang sesuai dengan kita, keadaan kita, waktu kita, keuangan kita yang kita akan guna. Contohnya ada orang sesuai guna teknik A, kita tak sesuai guna teknik A. Tapi mungkin duit modal dia lebih, mungkin masa dia banyak, itu yang membezakan, faham tak? Okey. Dan yang keempat, dia tak praktis sepenuhnya, lebih kurang macam tadi juga. So dia dah dapat ilmu, dia dah pergi belajar, dia tak praktis sepenuhnya. Baru guna 2 kali, tak boleh teknik ni. Baru guna 2 kali, tak boleh pakai teknik ni, tak boleh pakai cikgu ni. Dan yang terakhir tu, ramai juga, banyak komplain. Pergi kelas tu dia komplain, pergi kelas ni dia komplain. Faham tak? So apa yang saya minta kepada anda hari ni, cuba kita betulkan niat kita, bersihkan hati. Maksudnya bersihkan hati, positifkan. Cuba kita berfikir secara positif. Okey, apa-apa pun kita cuba bagi kata positif. Sebab apa? Sebab kita nak lalu benda ni lama. Kalau kita nak still duduk kat dalam yang 70% ni,
Jangan bersihkan hati. Kekalkan apa yang ada sekarang. So, nasihat saya, bersihkan hati, betulkan niat dulu. Okay? So, dah bermula tapi tak dapat rentak. 70% punya ramai. Adakah kita nak duduk dalam golongan ni? Tak nak. So, bila tak nak, kena ubah. Mesti kena ubah. Yang pertama kena ubah niat dan bersihkan hati dulu. Okay? Mula balik from zero. Boleh tak kita mula balik? Hari ni, saya minta cuba yang hak 70% ni. Kalau dia duduk kat yang orang dah selesa, tak apa. Orang yang duduk yang dalam tak dapat rentak. Maksud dia, sat beli untung, sat beli rugi. Sat beli untung, sat beli rugi. Ending dia, rugi. Okay? Kalau kita berada dekat dalam ni, kalau anda berada dekat dalam ni, apa yang saya minta adalah bersihkan hati dulu, betulkan niat. Mula daripada zero balik. Maksud dia, kosongkan apa yang dah ada dan kita belajar balik pada mula, buat balik daripada zero. Okey, mulakan semula. Apa yang dah ada ni, ego letak tepi sat. Letak tepi sat je ego. Kita ambil masa 6 bulan, setahun contohnya. Kita betulkan balik dalam masa setahun ni. Okey, make sure ada trading plan. Tak mau main ikut je macam sebelum-sebelum ni. Kalau anda berada di dalam 70% ini. Kalau anda berada dekat yang orang yang dah selesai, it's okay. Alright, ini nombor 4. Tak ramai lah. Orang yang dah jadi trader dan dia dalam keadaan selesa. Tak ramai. Hanya 10% saja. Based on kajian yang saya buat. Survey yang saya buat. Nah, dan 90% daripada orang yang dah selesa, yang dah ada rentak, yang dah boleh buat duit dalam pasaran saham ni, dia adalah silent trader. Dia tak akan berbunyi, dia tak akan bising, dia tak akan tunjuk profit dia dekat grup, dia tak akan up dia punya profit dekat Facebook. Silent trader. Sebab apa? Bila dia up saja orang tahu. Dia boleh. So, emosi dia akan terganggu bila orang tanya, "Weh, macam mana buat? Weh, ada buat kelas, ada apa?" Dia tak mau. Benda tu dia tak mau. Dia 90% orang yang silent trader ni, dia tak mau share pun. Apa yang dia ada, dia tak mau share kat orang. Sebab bila dia share, emosi dia akan terganggu. Kenapa? Nanti saya beritahu. Hanya 10% sahaja orang yang mau berkongsi. Siapa? Hanya 10% saja orang yang mau berkongsi. Okey? Antaranya adalah mungkin dia ada bisnes. Maksudnya memang dia ada bisnes on trading. Okey? Contoh macam saya. Saya adalah wholesale remiser. Mungkin saya boleh share ni supaya saya ramai orang datang dekat saya dan saya boleh buka account kepada anda. Contohnya. Okey? Mungkin juga orang lain macam tu. Mungkin ada yang buat kelas sampai sebulan beratus-ratus orang boleh datang kelas dia. Okey? Itu yang mau berkongsi 10%. 90% lagi anda pergilah cari. Menangis pun dia tak akan share punya. Dia tak mau share. Sebab dia memang dah dapat dah rentak. Nak buat pun nak buang masa nak pergi cerita ke orang. Mereka senang nak ajak orang. Adakah dia nak bazirkan masa dia untuk nak pergi share pula teknik dia ke orang? Tak payah. Dia dah boleh buat duit dah. Sebab tu yang 10% ni selalu kena kecam. Selalu kena kecam apa? Dah lah hampa pandai buat duit. Hampa nak buat kelas buat apa? Selalu dah dengar macam tu. Dah hampa pandai buat duit. Nak pergi apa ni, jual DVD kat orang buat apa? Ni tak ada yang 10% ni. Mana nak datang newcomer? Mana nak datang trader-trader baru? Kalau semuanya jadi silent trader, mana nak ajak? Okey, kalau boleh, saya pun dah nak jadi silent trader dah. Sebab emosi kita jadi orang yang nak berkongsi ni. Serius tentang emosi. Kalau tak percaya, cakap dekat saya, siapa nak jadi? Siapa nak jadi 10% yang berkongsi? Hari ni saya cabar. Siapa nak berkongsi tu, mai saya ajak bagi jadi A. InsyaAllah. Tapi make sure dia belajar dululah. Okey, saya akan ajak dia. Mau tak share dengan orang? Siapa nak jadi 10% yang selesa ni? Mau share ilmu dengan orang? Mau buat kelas? Saya dah tak buat kelas dah tahu lah. Honestly, saya beritahu. Daripada 2018 sampai sekarang, satu kelas pun saya tak buat. Sebab apa? Kita dah tak nak buat kelas. Tak nak. Better jadi silent trader. Lagi bagus daripada nak share. Tapi anda kena ingat, 10% orang yang mau share inilah menyebabkan market bergerak. Maksud dia apa? Kalau tak, orang yang baru nak belajar dekat siapa? Contoh, ada 2 orang saja nak mengajar sekarang ni. Seorang datuk, seorang ustaz. Okey, seorang datuk, seorang haji contohnya. Ada 2 orang kan. Agak-agak kelas dia pun jadi berapa sekarang ni? Sebab demand tinggi, okey, permintaan tinggi, tawaran tu sikit sangat. Yang menawarkan diri untuk ajak sikit sangat.
Tak ada 10,000 satu kelas, tak ada 15,000. Basic baru. Faham tak dekat sini? Patut ada tak 10% yang mau berkongsi tu? Nasib baik ada kalau 100% silent trader. Dia jadi apa? Dia jadi testimoni saja. Oh, saya dah pergi kelas ting 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 ting. Okey, so siapa nak pergi boleh belajar dengan dia. Saya minta maaf saya tak boleh share. Pergi kelas dia kena 15,000, 20,000. Faham maksud saya? Okay, so sebab tu saya cabar. Siapa yang duk kata sangat, oh dia ni jual liok apa semua. Honestly, saya beritahu saya dah tak buat kelas dah pun. Dan apa yang saya duk upload kat YouTube tu, hampa tunggu je lah. Saya akan upload lagi. Oi, kami cantik lagi orang duk kata. Kata cukup 10,000. Nampak ni antara emosi, faham tak? Bila emosi yang anda bayangkan minggu ni, saya tak tunjuk tau live trade. Sebab apa? Saya dalam keadaan emosi. Saya dah nak lari lah daripada emosi ni. Emosi apa? Orang kata macam-macam. Hari tu kata 10,000 nak bagi free. Hey, 10,000 sampai kita upload tak video kat YouTube? Upload tak? Hampa pergi tengok video yang saya upload tu. Ada cikgu lain upload macam tu punya rahsia yang kita bagi. Ada tak? Dan saya tak kata saya stop upload dekat YouTube. Still akan ada lagi. Tapi yang terlalu sensitif, yang terlalu private, saya tak boleh share. Itu je. Oh, kami dia kata munafik lah apalah kan, dah berjanji menipu. Saya janji 10,000 kita upload tak? Kita upload. Sehingga sekarang kita dah upload 22 video. Hampa play dulu daripada video pertama sampai 22 baru nak kata saya munafik. Boleh tak macam tu? Okay? Tak apa, kita cerita lain. Okay, yang dah give up, saya tak mau cerita hari ni. Lagi sakit hati. Sebab tu minggu ni saya tak upload video yang berkenaan dengan live trade. Sebab emosi saya tak terkawal minggu ni. Sebab saya baca apa yang orang kata dekat saya. Faham tak? Orang kata tu lah, orang kata ni lah. Betul lah kau. Betul, seriously lah saya beritahu. Memang benda ni adalah emosi. 10% orang yang mau berkongsi ni, dia dalam keadaan emosi. Orang akan kecam dia. Lebih baik jadi 90% silent trader. Sebab tu saya offer kepada anda, siapa yang nak jadi 10% yang mau berkongsi tu, main sini saya ajak. Saya dah tak mau dah sebenarnya. Tapi saya still upload juga kat YouTube. Tapi komen tu hati-hati sikit lah. Nah. Dia tak kenal lagi siapa dia Mel. Dah melawak lah. Tapi at least nanti kita tengok lah. Komen-komen tu saya dah delete lah. Saya tak boleh baca komen-komen yang negatif. Saya dah buang lah komen-komen tu. Adakah patut dia kata saya munafik lah, janji apa, marketing lah apa semua. Saya kata tengok balik video-video yang saya upload tu. Ada orang lain upload video macam tu. Kalau ada, baguslah. Ramailah orang yang ajak. Tapi macam saya kata lah, ada benda yang sensitivity, ada benda yang memang rahsia yang saya tak boleh upload kat public. Alright, kita pergi yang kelima. Ni antara orang yang dah give up. Okay, antara orang yang dah give up ni, saya buat analisis lebih kurang dalam 20% lah. Okay, 20% daripada keseluruhan trader lah, yang mana normally mereka ni terlalu banyak rugi dan sampai dah berserah lah, tak nak rugi lagi dah. Aku dah tobat ni, aku tak main lah. Dia memang tak boleh kawal emosi lah, tak boleh dia dah give up. Okay, yang keduanya orang yang jenis dah pergi belajar situ 10,000, pergi belajar sini 5,000, beli video tu 3,000, beli video ni 500, beli video tu, pergi beli ebook tu, haram tak ada rentak. Faham tak? Masih tak okey lagi. Okay, so dia dah give up dah. Alright, dan ada yang hilang kepercayaan. Sikit sangat orang yang hilang kepercayaan. Dan ni jenis yang kena scam lah. Nak main saham, okay tak apa, bagi saya duit. Bagi saya duit, orang tu hilang. Hilang tu kepercayaan. Padahal dia tak belajar apa lagi pun. Baru dijanjikan untung lah. Bagi aku 4,000, 5,000, nanti dalam masa sebulan akan dapat 10,000. Macam tu lah lebih kurang dia kena tipu. Yang kedua jenis yang memang dah terima hakikat lah. Yang ni, saham ni bukan rezeki. Saham ni bukan rezeki aku lah dia kata. So aku terima hakikat lah, tak apalah. Biar aku meniaga aku lah kecil-kecil. Macam biasa-biasa cukup lah. Tak mau main saham, tak nak terlibat langsung. Dah hilang kepercayaan lah kira-kira. Alright, so sikit sangat lah yang ni 0.01% saja. Alright, so tip kawalan emosi. So saya nak bagi kepada anda. Okay, sedikit tip macam mana anda nak kawal emosi. Yang pertama, belajar dan amalkan yang macam saya cerita tadi. Yang kedua, guna duit lebihan. Ni selalu saya beritahu, guna duit lebihan. Contohnya kita ada saving berapa sekarang? 500, guna 500 cukup. Kalau ada saving 3,000, 3,000 tu nak pakai tak? Nak buat apa? Nak bayar itu, jangan. Tu bukan saving namanya. Okay, mulakan dengan modal sedikit. Okay, jangan nak terus-terus buat loan. Buat loan tu emosi memang tak boleh kawal. Okay, mulakan dengan modal sedikit. Dan pengurusan masa tu penting. Kalau masa tak ada, jangan buat beli saham.
Okey, kalau masa ada baru beli saham. Ini masa tak ada, kerja pergi buat intraday. Kan? Dah lah. Waktu kerja pergi juri-juri main saham, untung tu macam mana nak kira tu kalau untung. Kalau rugi, patut rugi kan. Balas waktu kerja, time kerja dah beli buat apa. Tengok dulu betul-betul. Kecuali lah memang kerja tu bos dia izinkan, tanya dulu bos, ni pukul 10 lagi saya nak beli saham boleh tak? Kadang-kadang kita abaikan benda-benda yang kecil. Hal itulah sebab kenapa kita boleh jadi rugi, kenapa untung sikit rugi banyak. Okey? So pengurusan masa tu penting. Kalau kita memang kerja shift malam siang nak trade saham, okey lah. Dan yang terakhir sekali kita dah belajar, okey, dah buat dah apa semua, belajar dah amalkan guna duit lebihan, mula guna duit lebihan, mula modal sikit, pengurusan masa pun kita dah adjust. Last sekali berserah lah nak buat macam mana lagi dah. Faham dah, insyaAllah benda tu dia akan datang. Okay, so sebut sikit apa yang saya nak share pada kali ni. Saat saya nak tengok beberapa komen untuk saya jawab persoalan. Okay. Alright, so ini adalah video yang paling latest saya upload. Okay, bagaimana nak meniaga tanpa perlukan modal, kedai dan barang. Okay, so macam saya beritahu ada beberapa komen yang negatif saya dah buang lah. Okay, so saya cuba baca beberapa soalan. Saya nak beli pen tu macam mana cara dia. Okay, yang tu tak apa, yang tu boleh pergi tengok dekat atas. Ni boleh klik link ni pergi ke kita orang punya ni. Alright, so tak apa. Yang ni saya tak faham. Okay, minta maaf kalau mengganggu tuan. Kami bukan scammer. Tuan boleh hantar wakil atau nak lihat package apa yang kami buat. Setakat ni 4 orang pendengar. Saya tahu Tuan Jamil ada ramai follower termasuk saya sendiri. Harap Tuan Jamil boleh bantu. Sebab ramai orang yang tengah susah kat luar sana. Kami cuma minta bantuan Tuan Jamil untuk war-warkan saja. Kami tak minta sesin pun daripada Tuan Jamil. Ramai orang yang tak ada kerja dan ramai yang kena buang. So saya tak dapat apa motif dia sebenarnya. Dia just cerita tapi tak cerita. Ni just cerita di tengah. Mula dia apa dia? Saya tak tahu. Market teruk hari ni rugi lah tu hari 2 hari lepas. Okay, so tak apa. Untuk yang video kali ni yang saya upload kepada anda ni, okay, bukan video yang 20, bukan meniaga apa yang tak perlukan modal, tapi video yang saya story berkenaan dengan tips kawalan ni, tips kawalan emosi ataupun 6 kategori yang berkaitan dengan pasaran saham ni. Anda boleh drop komen dekat bawah. Komen yang paling banyak yang persamaan. Contohnya anda nak belajar berkenaan dengan apa? Topik apa? Anda just drop komen kat bawah. Nanti saya akan explain berkenaan topik tersebut. Okay? So saya tak kata saya stop daripada upload video dekat YouTube. Cuma macam saya beritahu, minggu ni emosi saya agak terganggu sikit dengan orang duk cakap macam-macam. Dia kadang-kadang kita bagi free pun kena, berbayar pun kena. Lebih baik bayar. Kena pun, kena taruh pun tak apa. Bagi free pun kena taruh, bayar pun kena taruh. Aduh, memang macam tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa drop soalan dekat bawah untuk saya jawab anda punya soalan pada next video yang saya akan upload. Alright.